pergi kepada al-fawaid. Al-fawaid, faedah yang dapat kita ambil daripada ayat-ayat 875 82 ini. Yang pertama, Allah sebut fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan tempat naik bintang ataupun tempat masa turunnya Quran. Yang penting kenapa Tuhan bersumpah? Soal, mal faidatu min iqsamihi subhanah. Untuk apa Allah bersumpah? Allah Ta'ala itu, dia benar. Kata-kata dia benar. Kalau tak bersumpah apa benar? Jawab dianya. Dan Quran ini diturunkan kepada manusia. Manusia yang beriman tak perlu pada sumpah. Kita terus percaya. Manusia yang la yu'minu, tak ada faedah juga bersumpah, dia tak percaya pun. Al-jawab. Jawab. Anna faidatal qasami min wujuh. Faedah bersumpah dalam ayat ini ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, haza uslubun arabiyyun. Ini gaya bahasa Arab. Bila nak kuatkan satu-satu pandangan, satu hujah, dia akan bersumpah. Dan sudah dimaklumi oleh semua orang Arab yang fasih, dia tahu. Jadi oleh kerana Quran itu dengan bahasa Arab, maka Allah Ta'ala bersumpah nak nyatakan Quran itu benar. Yang kedua, sebab yang kedua, annal mu'min yazdadu yaqinan min zalik. Orang mukmin walaupun dia percaya dah, tapi dengan sumpah menambahkan kekuatan keimanan, menambahkan semangat perjuangan. Jadi lebih tahu. Dia panggil untuk ziyadatul muakkidat, menambahkan gaya bahasa yang kuat supaya lebih kuat lagi orang itu berpegang dengan kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, anna Allah Ta'ala yuqsimu bi umurin azimatin. Allah Ta'ala biasa dia bersumpah dengan benda-benda besar untuk menunjukkan kesempurna kuasa dia, keagungannya, keesaannya. Maka dia bersumpah supaya nak menguatkan hujah, biar manusia ni mudah celik mata, buka mata, celik mata, buka telinga. Yang keempat, nak menyatakan bahawa besarnya Al-Quran, at-tanwih bihalil muqsami bihi. Jadi besarnya kedudukan Quran itu sehingga Allah Ta'ala bersumpah untuk nyatakan kebenaran dia. Wallahu alam. Baik, kita berpindah pula kepada sebelum pindah tu ada satu lagi tertinggal tadi. Dia kata ayat ini juga tambihun ala fadilatil Quran yatadabbaru. Ayat ini juga menunjukkan keagungan Quran itu supaya kita tadabbur, perhati, fikir, faham molek. Fa innahu laisa bisyi'rin wala sihrin wala kahanah. Quran ini bukan syair, bukan sihir, bukan nujum-nujum sebagaimana yang disangka oleh kamu, wahai puak-puak Arab zaman itu. Baik, kita pindah kepada yang kedua. Yang kedua, kenapa Allah bersumpah dengan nujum? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kita ambil pandangan yang mengatakan sumpah itu dengan mawaqi'in nujum, dengan tempat naiknya bintang. Sebab apa? Kemudian dinyatakan Quran itu mulia. Lish munasabatun baina zikrin nujumi fil qasami wa bainal muqsami alaihi wa huwa al-Quran. Munasabah dianya satu, betul. Anna nujum, bintang-bintang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai pedoman dalam gelap di langit yang boleh dilihat oleh orang-orang atas bumi dan juga orang di lautan. Kita ni jalan atas laut, tengah malam tak nampak apa, kapal kita nak pergi mana, tengok bintang, ikut ni. Atas orang atas darat tengok bintang juga, arah kiblat kok ni, arah tuju. Kita lah ni semuanya tengok tengok wave. Dia ada mazhab wave dengan mazhab map. Jadi percaya hangit kita ni. Sekali wave berona 10 kali tu pusing cepat tu lah.
Tempat sabar kan. Jadi orang dulu dia cerdik, weh dia tu bintang. Maka Al-Quranul Karim yuhtada biha fi zulumatil jahli. Al-Quran menjadi pedoman kepada manusia dalam kegelapan jahil, kegelapan kezaliman. Maknanya bintang itu dia panggil hidayah secara fizikal, hissi. Quran hidayah secara maknawi. Fajama'a bainal hidayataini, maka dikumpul di antara dua hidayah. Hidayah langit, hidayah bumi, hidayah untuk hissi, hidayah maknawi. Ma'ama bin nujumi minar rujumi lisyayatin. Itulah yang kedua, bintang-bintang ini menjadi pelontar kepada syaitan. Syaitan naik nak curi maklumat langit, pelontar. Wa fi ayatil Quran rujumun syayatinil insi wal jin. Quran pula melontar hati-hati manusia dengan jin. Dua-duanya kena berlaku. Ataupun lontar sungguh dengan jin. Jin mari kita baca Quran lari dia. 3. Wan nujum, bintang, tanda-tanda dia masyhudun muayyanatun, boleh ditengok, boleh dipandang. Quran matluwatun as-sam'iyyah, didengari dengan telinga. Tapi zaman kita ni oleh kerana Quran bertulis, ditengok dengan mata. Dua-dua. Ma'ama fi mawaqi'iha 'indal ghurub minal ibrati. Jadi kita mengatakan semua itu ada ibrah. Kalau kita tengok bintang-bintang naik turun bintang tu kita nampak, kita tengok juga naik turunnya Al-Quran juga menjadi pengajaran kepada kita. Kita kata alhamdulillah. 3. Allah Ta'ala gambarkan innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan. Apa dia mulianya Quran ini? Tanda pelajar, annahu min karami hadzal Quran, mulianya Quran ini sebab dia turun daripada Allah Azza wa Jalla. Diturun oleh siapa? Malaikat yang mulia, bisafarati ruhil qudus, iaitulah malaikat Jibril. Diturun kepada siapa? Kepada Nabi yang sangat mulia, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan bila? Pada malam yang sangat mulia, iaitulah malam Lailatul Qadar. Maka para jemaah sekalian, awak nak jadi orang mulia ke tidak? Nak? Jadilah ahlul Quran. Jadi Quran ni mulia saja. Apa saja yang berkait dengan Quran mulia. Sebab apa? Sebab dia mari daripada Allah yang mulia. Maka Allah kata Quranun Karim. Apa makna Karim? Allazi min sya'ni an yu'tiyal khairal katsir. Mulia ni murah. Orang yang beri banyak, buat banyak kelebihan kebaikan yang dia beri dengan cara mudah. Itu dia panggil mulia. Maka di antara kemuliaan Quran, boleh diulang-ulang sampai beribu kali tak jemu. Quran boleh diulang. Kita pun hari-hari kita baca Quran. Setiap hari satu juzuk kita baca. Tak dapat Ustaz, setengah juzuk baca. Jemu kata tak jemu baca Quran. Malas, itu na'am. Kenapa tak baca Quran? Malas. Ada juga orang tak baca Quran, dia tak kata dia malas, dia kata dia lorak, sibuk, busy. Yang pentingnya kalau kita baca Quran kita tidak akan jemu. Sebagaimana kata Sayyidina Uthman, siapa dia betul-betul beriman, hati dia beriman dengan Allah, dia tidak akan kenyang mendengar kalam Allah. Orang lain ni tak apa nak dengar Quran, duk dengar lagu. Duk dengar lagu tu ada baik, adanya lagu tu kalam syaitan. Lagu-lagu yang tak ada faedah mana tu. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada faedah yang keempat, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Quran ini kecuali orang yang bersih. Kita dah bincang dah semalam,
tadi isyaratu illa annahu la yamassul mushaf illa tahir. Tak boleh sentuh Quran ni kecuali yang bersih. Maknanya sama ada yang bersih itu Quran di Lauhil Mahfuz, yang sentuh dia tu malaikat yang bersih, tak ada dosa, tak ada maksiat. Ataupun kita mengatakan Quran di tangan kita ini la yamassu, tak boleh sentuh Quran kecuali orang yang bersih. Ai wattafaqatil mazahibul fiqhiyatul arba'ah, sepakat mazhab-mazhab fiqh yang 4 bahawa tak boleh sentuh Quran, tak boleh bawa Quran kecuali orang yang ada wudu. 4 mazhab. Ada lagi pandangan ulama lain, Az-Zahiri dan lain, yang mengatakan bahawa Quran yang kita itu Lauhil Mahfuz, mutahharun malaikat, kita boleh sentuh. Itu khilaf. Jadi kita kata kalaulah ada pilihan, jangan sekali-kali sentuh Quran tanpa wudu. Tapi kalau terdesak, Quran duduk sini atas meja kita baca tadi, tiba-tiba tumpah air, kalau kita tak angkat, kita tak ada wudu, angkatlah, tak tempat selamat. Ataupun Quran jatuh, nanti nak ambil wudu dulu, nanti pijak dia orang, ambil, itu boleh. Jadi boleh lah. Dia punya alternatifnya, ganti badil dia, apa dia badil, ganti dia kita ambil Quran yang dalam aplikasi handphone, dalam ayat, dalam ni awal ni, apa nama ni, iPad, boleh kita buat. Maka ulama kata apa? Ila yamassu illal mutahharun, tidak disentuh oleh kecuali malaikat yang suci, ataupun kita yang sudah bersuci ada wudu. Satu lagi pandangan yang menarik, tuan-tuan tanda, la yamassuhu illal mutahharun. Seorang tokoh ulama nama dia Al-Fayruz Abadi, dalam kitabnya Basairu Zawit Tamyiz, Basair Zawit Tamyiz, dia kata fihi isyaratun ila la yudraku ma'anil Quran. Ayat ini memberi isyarat, dengan ni tuan-tuan, para pelajar pencinta Quran, tidak mendapat kepahaman makna Quran dengan betul-betul, wala yafhamuhu, dan tak boleh faham betul-betul, illal qulub at-tahirah, kecuali hati yang bersih. Hati yang bersih, mana hati kita kena bersih daripada sifat hasad. Yang pertama sekali syirik, itu kena bersih. Sifat hasad, sifat dengki, sifat benci pada orang mukmin, bersih ni, belajarlah tadabbur. Wa haramun 'alal qalbil mulawwisi binajasah, dan tidak mendapat kepahaman Al-Quran dengan betul kalau hati kita masih lagi bergelumang dengan najis-najis maksiat, najis-najis benci pada orang Islam, najis takabur, binajasatil bid'ah, masih lagi duk amal benda-benda bid'ah, dia tak akan dapat makna Al-Quran yang betul. Karena itu kata Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahih dia, ketika dia ta'liq kepada ayat ni, la yamassu illal mutahharun, ay la yajidu ta'mahu wa naf'ahu illa man amana bihi. Dia tidak akan dapat manfaat, tak akan dapat kemanisan, tak akan rasa lazat Quran ini kecuali mereka yang betul-betul beriman dengan Quran. Jadi kita kena fahamlah sekarang ni para jemaah sekalian, SOP nak mengaji Quran, bersihkan hati. Saya ni baru nak bersih, belajar, jangan tak belajar, jangan ikut syaitan pula. Awak hati tak bersih, ingat kita usah belajarlah Quran, rugilah. Maka zaman kita ni zaman grup WhatsApp tak terkawal ni, Allah bahaya tuan-tuan. Dia buka grup, admin ni buka grup, dia lepas orang nak share apa dalam tu, nak share orang kata ke orang boleh. Ni mesti warna-warni ni, masing-masing keluar video, keluar nyataan. Kita kata awak sebagai tuan rumah, yang WhatsApp ni dah bagi dah, admin only, tutuplah dulu zaman fitnah ni. Duk biar orang, kita terbuka apa terbuka. Awak sebagai tuan rumah terbuka untuk orang menghentam orang di sini, awak bertanggungjawab depan Allah. Jadi kita hari ni setengah-setengah orang duk share tu, anak duk perhati tengok, suka dia mengaji tadabbur ni. Tapi jangan main dalam bab warna-warni ni, bendera-bendera ni, dahsyat. Ustaz tegur dia, ustaz kena rempuh masuk.
Jangan main. Jadi kita kata tuan-tuan, betul-betul nak ngaji Quran, bersihkan hati daripada sifat yang tidak baik, daripada duduk benci berdendam dengan sama-sama Islam, daripada duduk melakukan bid'ah, mungkar dan maksiat. Menarik ni kata-kata Al-Fairuz Abadi, sentuhan dia di sini agak menyentak kita. Sama jugalah, kita tak akan dapat kemanisan baca Quran, tak mendapat kelazatan baca Quran, tak dapat kepahaman dengan Quran ni kalau masih lagi bergeluman dengan dosa dan maksiat. Allahumma tahhir qulubana, adalah dalam doa, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Kata belakang, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib. Itu dalam doa. Ya Allah, bersihkan hati kita daripada sifat munafik, bersihkan lidah kita daripada berbohong, bersihkan tangan kita daripada duk share, duduk tulis, duduk komen benda-benda yang tidak ada faedah. Jangan main. Dia ingat akan tulis share ni free. Sama juga memilih memangkah pun ada juga nilai dianya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan duk main-main suka-suka. Kita ingat ini cerita dunia yang tak ada apa. Jangan. Kalau tak mampu nak kawal, tutup grup ataupun admin only, senyap situ. Kita share benda-benda yang berfaedah, yang boleh dengan matlamat utama kita tumbuhkan grup. Buat apa grup? Baik, sebagai penutup ayat yang terakhir, tanzilum mir rabbil alamin. Turunnya Quran ini daripada Tuhan sekalian alam. Turunnya Quran daripada Allah, maka dalam ayat ini mengandungi beberapa perkara. Tulis pelajar. Yang pertama, Allah SWT itu maha tinggi, fauqa khalqihi kullihim, maha tinggi Allah Ta'ala. Sebab itu dia katakan tanzilun, Quran itu turun daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, annahu takallama bihi, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Quran ini. Sebab itulah kita kata Quran itu kalamullah. Quran itu bukan makhluk. Yang kata makhluk ni puak lain, puak-puak yang buat ajaran sesat, dia kata Quran itu makhluk. Yang ketiga, tanzilum mir rabbil alamin, turun daripada Tuhan pemilik alam, anna rububiyatahul kamilah, mana oleh kerana Tuhan yang sempurna pentadbiran dia, dia ciptakan manusia, dia tidak biarkan manusia mati kelaparan, dia beri rezeki. Allah ciptakan manusia, Allah tak benarkan manusia ini sesat terumbang-ambing, diberinya kitab hidayah, dihantarnya Rasul untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan manusia. Maka jelaslah kepada kita bahawa Quran itu mari daripada Allah, diturunkan daripada Allah, bukan makhluk. Untuk siapa? Untuk sesuai untuk semua tempat, semua masa. Kalau kata sesuai zaman Nabi je, la. Sebab Allah kata Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi Tuhan tahu dah 1400 tahun dulu dengan sekarang sama aja. Cuma dari sudut kepahaman. Wallahu alam. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita khatamkan ayat kita dalam siri yang akan datang, iaitu ayat 83 sehingga 96.